warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah kita bertemu lagi pada hari ini untuk mata pelajaran EDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Hari ini kita akan melihat pada topik 2, iaitu reka bentuk pengajaran. Baiklah, untuk topik ini kita akan melihat apa yang dikatakan sebagai reka bentuk pengajaran. Dalam topik ini, kita akan melihat beberapa perkara iaitu di segi pengertian dan konsep reka bentuk pengajaran. Yang kedua, peranan reka bentuk pengajaran dan model-model reka bentuk pengajaran. Pengertian reka bentuk pengajaran. Mengikut Dick and Razor, reka bentuk pengajaran adalah satu proses yang sistematik bagi menterjemahkan prinsip-prinsip umum satu pengajaran dan pembelajaran kepada perancangan bagi menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Baik, terdapat 3 kategori untuk reka bentuk pelajaran ini, iaitu reka bentuk pengajaran sebagai satu proses, reka bentuk pengajaran sebagai satu disiplin, dan reka bentuk pengajaran sebagai satu sains. Kita akan melihat satu persatu apa yang dikatakan reka bentuk pengajaran ini dari segi kategorinya masing-masing. Reka bentuk pengajaran sebagai satu proses. Mengikut Briggs pada tahun 1977, Briggs mengatakan pembinaan perancangan pengajaran yang sistematik dengan mengaplikasikan teori pengajaran dan pembelajaran. Okey, di dalam pelaksanaan kelas dalam darjah masing-masing, cikgu akan pertama sekali akan menganalisis keperluan dan matlamat pengajaran. Okey, mungkin cikgu akan merujuk kepada standard pembelajaran. Apa topik yang hendak disampaikan pada hari itu. Dan seterusnya cikgu akan menganalisis keperluan pelajar. Apa pelajar perlu di dalam kelas pada hari itu. Okay. Yang kedua, guru akan membina sistem penyampaian. Bagaimana cikgu hendak menyampaikan kelas pada hari itu. Sama ada dari segi aktiviti berkumpulan ataupun aktiviti secara individu ataupun sekadar penyampaian secara lisan di dalam darjah. Ini dari segi penyampaian guru. Dan ketiga, menyediakan bahan dan aktiviti. Sudah sepertinya guru akan menyediakan bahan-bahan media pengajaran untuk melaksanakan pembelajaran pada hari tersebut. Dan juga guru telah menyediakan apa aktiviti yang akan dilaksanakan pada hari tersebut berdasarkan objektif yang perlu dicapai pada hari itu. Dan seterusnya melaksanakan perancangan. Guru akan melaksanakan perancangan harian, bagaimana guru akan melaksanakan dari perancangan set induksi sehingga langkah 1, 2, 3 dan 4. Mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali guru akan menilai pengajaran yang telah dilaksanakan. Adakah objektif telah tercapai? Adakah aktiviti yang telah dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran pelajar? Sesuai dengan tahap pelajar? Adakah aktiviti yang dijalankan juga menepati untuk objektif pengajaran? Okey, itu yang dikatakan sebagai reka bentuk pengajaran sebagai satu proses. Baik, seterusnya reka bentuk pengajaran sebagai satu disiplin. Mengikut Duffy and Jonathan pada 1991 menyebut bahawa satu cabang ilmu pengetahuan yang berkait dengan penyelidikan dan teori tentang strategi pengajaran termasuk proses pelaksanaan strategi pelaksanaan. Itu mengikut Duffy and Jonathan. Ianya akan melibatkan penyelidikan dan teori tentang strategi pengajaran yang paling sesuai termasuk proses pelaksanaan strategi pengajaran tersebut. Dan seterusnya, teori reka bentuk pengajaran menentukan apakah kaedah yang paling sesuai digunakan untuk memastikan pembelajaran berlaku. Ini adalah reka bentuk pelajaran dari segi disiplin. Dan seterusnya adalah sebagai satu sains. Merupakan satu kaedah merancang, menilai, terperinci untuk membentuk, melaksana, menilai dan menyelenggara situasi yang dapat menggalakkan pembelajaran bagi unit pembelajaran. Sama ada berskala kecil atau berskala besar pada semua peringkat. Baik, ini akan merangkumi reka bentuk pengajaran bermodelkan darjah, kurikulum ataupun produk. Okey, ini adalah mengikut Ricci pada tahun 1986. Baik, seterusnya, Gustafson pada 1991 membahagikan reka bentuk pengajaran kepada 3 model. Yang pertama, model berorientasikan darjah. Okay. Yang kedua, model berorientasikan produk. Dan yang ketiga, model berorientasikan sistem. Baik, reka bentuk model berorientasikan darjah adalah satu reka bentuk pengajaran berskala kecil yang tertumpu kepada perancangan bagi sesuatu pengajaran. Okey, ini adalah lebih kepada
pengerancangan pengajaran dan pembelajaran. Sebab itu disebut bahawa ini adalah model yang berorientasikan bilik darjah. Okey, beberapa model yang terlibat di dalam perancangan bilik darjah ini ataupun perancangan pembelajaran adalah seperti model Asia, model D and Carey, model Gerlach and Ellie, model Kemp dan model Hanafin and Peck. Baik, seterusnya adalah model berorientasikan produk. Ini adalah lebih kepada keperluan untuk pembinaan bahan di dalam bilik darjah. Okay. Ini adalah produk di mana boleh disebut di sini adalah produk media. Guru-guru akan menghasilkan media. Di mana kalau mengikut apa yang didefinisikan untuk model berorientasikan produk, ini adalah keperluan untuk produk pengajaran. Okey, ianya tidak memerlukan proses pengubahsuaian, boleh digunakan oleh pelbagai pihak dan penekanan diberikan kepada percubaan. Okey, model-model yang terlibat di sini adalah seperti model Eddy, model Vic Benton, model Lesheen, model Pollock dan model Regulus. Baik, yang terakhir sekali adalah model yang berorientasikan sistem. Ianya melibatkan pembangunan satu pengajaran besar bagi satu kursus atau satu kurikulum. Ini melibatkan sistem-sistem pengajaran lah seperti kita menjalankan proses sistem pengajaran PPI-SMP, sistem pengajaran PI-SMP. Ini adalah melibatkan satu proses yang besar. Okay? Jadi maksudnya melibatkan pembinaan bukan setakat dari segi bahan pengajaran, tetapi juga melibatkan dari segi bahan perancangan untuk menghasilkan sesuatu pembelajaran yang melibatkan kursus yang besar. Okay? Ataupun disebut sini sebagai satu kursus ataupun kurikulum. Baik, model-model adalah melibatkan seperti model Bransom, model Diamond dan akhir sekali model Dick and Carey. Baik, apakah sebenarnya peranan reka bentuk pengajaran? Baik, reka bentuk pengajaran ini sebenarnya penting untuk dalam bilik darjah. Yang pertama sekali sudah tentulah untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Maksudnya apabila pelajar kita melaksanakan pengajaran di dalam bilik darjah, kita menggunakan sesuatu reka bentuk penilaian, kita lihat, kita buat satu penilaian dan kita akan membetulkan apakah perancangan itu betul ataupun tidak. Adakah perancangan yang telah dihasilkan itu sesuai dengan pelajar. So, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar. Yang kedua, menjadikan pengajaran dan pelajaran bilik darjah lebih teratur. Sebab kita menyediakan langkah demi langkah, daripada langkah pertama menganalisis pelajar dan akhir sekali kepada melangkah penilaian. Sebab itu kita katakan langkah-langkahnya lebih teratur menggunakan reka bentuk pengajaran. Yang ketiga, memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah dicapai. Sebab penetapan objektif, penetapan media pengajaran yang digunakan, penetapan aktiviti adalah tepat ataupun menjurus kepada objektif pengajaran. Dengan itu, objektif pengajaran dan pembelajaran mudah tercapai. Yang keempat, menjadikan penyampaian pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai. Yang kelima, membantu proses membuat keputusan dan terakhir sekali menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khususnya bagi satu program yang besar dan luas. Contohnya bagi pendidikan jarak jauh. Baik, itu saja untuk definisi reka bentuk pengajaran dan kita akan lihat sebentar lagi apa yang dikatakan model-model reka bentuk pengajaran seperti model Asia dan juga model Eddy. Kita jumpa lagi.